Hello Wanderers, sebelumnya ada kabar panas tentang situasi Sabah dan Sarawak. Beberapa bulan yang lalu Sabah dan Sarawak marah besar gara-gara dianggap sebelah mata sama Semenanjung Malaysia. Masalah tersebut adalah ada pengacara kontroversial dari sana yang bikin heboh netizen Sabah dan Sarawak. Kira-kira apa yang bikin mereka geram ya? Di sini ada video menarik tentang itu. Beliau ni, dia menghina Sabah dan Sarawak dengan mengatakan kenyataan-kenyataan yang berbaur hasutan dan boleh membuat kegusaran di dua buah wilayah ini. Boleh kita katakan kenyataan ini mengatakan orang Sabah dan Sarawak itu bodoh. So saya baca kenyataan yang beliau sebut dalam laman Facebooknya. Kawan-kawan boleh pergi ke laman Facebook ya, Aisyah Abdul Jalil ni. Dia kata di sini, kalau saya kaki tangan awam diminta bertugas di Sabah dan Sarawak, saya akan resign 24 jam. Sebagai warga Semenanjung Malaysia, saya memandang Sabah dan Sarawak bukan tempat yang indah untuk meneruskan kerjaya. Bukan tempat yang praktikal untuk merancang hidup berkeluarga. Bukan tempat yang ideal untuk membesarkan anak-anak pada usia persekolahan. Bukan tempat yang berbaloi untuk merasai hidup mencabar tetapi terpaksa merisikokan kesihatan mental dan emosi. Let us all be honest. Setelah 60 tahun Sabah dan Sarawak join Malaysia, bandingkan apa aja yang ada kat dua negeri ini berbanding Semenanjung Malaysia. Dengan sebegitu besar keluasan geografi, sebegitu ramai rakyat jelata, sebegitu banyak hasil mahsyul bumi, alam dan laut, malangnya Sabah dan Sarawak masih kekal jauh ketinggalan, sangat jauh ketinggalan. Sebab itu kalau nak hukum kaki tangan awam Semenanjung Malaysia, hantar dia orang ke Sabah dan Sarawak. It's an open secret. Polis ke, doktor ke, cikgu ke, ATC, faham-fahamlah saja bila dihantar bertugas di sana secara paksa lera. Okey? Dan dia juga berkata di sini, 60 tahun selepas merdeka bersama Malaysia, Sabah dan Sarawak masih belum berjaya hasilkan rakyat negeri sendiri yang boleh mengisi pekerjaan di negeri sendiri. Still terpaksa bergantung dengan rakyat Semenanjung Malaysia untuk berkhidmat di sana. So berhentilah gebang pasal ugutan nak keluar dari Malaysia. Entah macam mana Sabah dan Sarawak nak survive. Ada banyak resources tetapi tak ramai yang berkualiti. Memang susah nak maju dan berdikari. Itu part yang dia menghina Sabah Sarawak. Yang kedua, saya lihat dalam laman Facebook beliau juga mengatakan bahawa isu bendera lagu negeri yang tidak mempunyai perkataan Allah. Jadi pada saya ini juga bermain dengan sentimen perkoman. Saya harap Menteri Komunikasi, Menteri KDN dan juga pihak PDRM tolong ambil tindakan segera dan siasat Aisyah Abdul Jalil ni. Ini loya buruk ni. So jawablah kenyataan yang dikeluarkan. Yang pertama ya, Aisyah kena tahu Sabah dan Sarawak itu bukan negeri ya. Sebab itu Sabah dan Sarawak sampai hari ini memohon untuk menggunakan perkataan wilayah. Wilayah apabila kita membentuk Malaysia ni adalah terdiri daripada Singapura, Sabah dan Sarawak. Jadi selama ni orang-orang politik membuat satu statement yang konon-kononnya Singapura keluar itu adalah milik Malaysia dan gini-gini. Dalam kita nak membentuk Malaysia ya, Singapura adalah wilayah. Sebab itu dia boleh keluar. Dalam MA 63 juga sebenarnya sudah dilanggar, iaitu kita boleh saja Sabah dan Sarawak itu keluar hari ini kerana Singapura dah keluar. Itu tergantung kepada Sabah dan Sarawak lah nak keluar. Saya nak beritahu dekat Aisyah, kamu datang ke Sarawak, tidak semua kawasan itu memang teruk. Kerana keluasan itu yang kamu cakap itu betul. Tetapi untuk kita nak meratakan kemiskinan, pembelajaran dan sebagainya ini, negara maju Singapura pun masih ramai gelandangan tidur di tepi pantai. Kalau kamu bernama Aisyah Abdul Jalil ni cebok tai dekat pantat kamu, dekat buntut kamu, pantat tu bahasa Indonesia, dekat buntut kamu dengan tangan kamu ini cuci, kamu tak payah sembang kencang. Ya. Kita sama-sama dalam negara yang telah terbentuk ni oleh orang-orang politik lama dahulu, oleh pemimpin-pemimpin lama kita dahulu. Kita duduk tak payah nak cerita, nak sembang kencang.
Nah, seperti itulah pendapat dari politikus muda Sarawak. Ia menanggapi omongan pengacara dari Semenanjung tersebut. Memang ada perbedaan besar antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Misalnya di Semenanjung, konflik perkauman sering banget muncul, terutama antara Melayu dan kaum Cina. Tapi di Sabah dan Sarawak, suasana jauh lebih damai dan harmonis antara suku dan agama, mirip seperti Indonesia ya. Kamu nak mengatakan isu Sabah dan Sarawak. Yang pertama ya, sumbangan besar Sabah dan Sarawak ke Semenanjung itulah yang kamu lihat kemajuan yang ada di Semenanjung itu. Orang-orang politik lama nih, sebab itu anak-anak muda di Sabah dan Sarawak mengungkit isu minyak. Kerana di Semenanjung juga tak maju, tetapi dicuri. Harta daripada Sabah dan Sarawak dibawa ke pusat dan akhirnya hasilnya pun tak nampak di Semenanjung, tetapi tak nampak juga di Sabah Sarawak. Banyak yang saya boleh nak cerita. Kalau Sabah dan Sarawak tidak duduk dalam Malaysia, memang mungkin daripada awalnya agak susah lah. Tetapi hari ini, kalau Sabah dan Sarawak tu keluar daripada Malaysia, banyak manfaat yang orang Sabah Sarawak boleh dapat, tahu. Saya nak beritahu dekat Aisyah. Sabah dan Sarawak keluar daripada Malaysia, sekarang ni kita dah ramai dah orang profesional. Kita dah, kalau contohnya Sabah dan Sarawak itu memerintah negeri mereka sendiri. Yang pertama, kita akan dapat ketua polis negara sendiri. Dah melahirkan satu peluang pekerjaan ni. Kita akan tubuhkan jabatan polis negara kita sendiri. Daripada 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang itu dekat polis. Dekat tenteranya begitu juga. Dekat tentera udara dan sebagainya ini semua. Kita akan dapat banyak manfaat. Kita akan lahirkan immigration yang ramai dan tidak perlu. Yang ruginya Semenanjung, peluang pekerjaan kamu semakin sempit. Sabah dan Sarawak, dia akan melonjak ke satu peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada orang-orang Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya, hasil bumi 100% boleh ditakluki oleh negeri. Dan akhirnya, kalau negeri wilayah itu keluar, dan akhirnya boleh dipecahkan jadi negeri kecil, dan akhirnya boleh membangunkan. Mungkin kita akan pakai pemimpinnya presiden. Di bawah presiden itu mungkin macam Indonesia, ada bupatinya, ada gubernurnya di setiap. Mungkin di Kuching satu gubernur, jadi maka dia lebih ini. Tetapi bukan kehendak kita nak begitu. Tetapi kalau Aisyah nak bercerita begitu, saya rasa struktur politik, struktur rakyat di sini, kualitinya sudah cukup. Aisyah tak payah cakap banyak lah. Selain daripada itu, lihat juga bagaimana ekonomi Malaysia, sumbangan daripada Sarawak, Sabah kepada pembangunan Malaysia untuk menjadi besar macam ini ataupun ekonominya baik. Kita tidak pernah mengatakan bahawa tanpa Sabah, tanpa Sarawak, Malaysia tak dapat maju. Kerana kita tahu sebagai warga Malaysia, kita perlu kongsi resources kita. Walaupun resources kita daripada minyak, gas dan sebagainya, kita kongsi dan kita dapat sedikit saja balik, 5%. Tapi harapan kita kepada kerajaan pusat adalah untuk melihat secara holistik bahawa kalau Semenanjung sudah maju, kita mahu infra di Sabah, di Sarawak pun dimajukan. Jangan terlalu jurangnya terlalu besar. Tapi janganlah memberi komen seperti itulah. Tapi walaupun kita tahu ini bukan komen daripada mereka yang dalam memegang jawatan, pihak menteri, pihak Perdana Menteri, tapi rakyat Malaysia yang lain. Kalau terpelajar tu, tunjuklah kita seorang yang betul-betul terpelajar. Memberi komen yang boleh menyakitkan hati rakyat Sabah Sarawak tidak akan membawa kebaikan untuk integrasi nasional. Nah, Sobat Maju, begitulah reaksi dari warga Sarawak. Nampaknya mereka geram dengan pernyataan tersebut. Bagaimana pendapat kalian?